KPM. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li jami'il musyahidin wa mustami'inal kiram khususan litullab wal muallimin wa syukran aidan li idaatil Didik TV wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij sukses SPM 20 wahid wa 20. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum sihatan wa afiatan. Amin amin ya rabbal alamin. Al-yaum sanata'alamul maddah Turath Al-Quran was Sunnah. Hari ini kita nak mempelajari subjek Turath Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi macam biasa murid-murid, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Alright murid-murid, apa khabar semua? Harap semuanya kekal di rumah, stay safe, stay at home dan kita akan berjaya. Tidak ada sebarang kekuatan melainkan kekuatan itu dari Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Hari ini apa yang akan kita pelajari pada hari ini ya? Tapi sebelum tu jom kita berkenalan terlebih dahulu dengan guru kita pada hari ini. Hayya nadhuru ila syakhsiyah duyufuna al-yawm. Jom kita saksikan. Kita bawakan kepada anda seorang guru dari Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Besut Terengganu Al-Fadil Ustaz Kamal. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Masya-Allah, ahlan wa sahlan idza hadza barnamij sukses SPM 20 wahid wa 20. Okey, alhamdulillah hari ini Ustaz kita nak belajar subjek Turath Al-Quran was Sunnah. Wa qabla an nabda Ustaz, sebelum kita nak mulakan, apa kata Ustaz? Kita buat SOP terlebih dahulu. Baik. Tafadhal ya Ustaz. Kita kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu. Okey Ustaz, Ustaz dah kena? Boleh kita Ustaz? Oh, terpacut sikit. Alright. Dan saya pula Ustaz. Ya. Baik. Mungkin sebelum kita mulakan Ustaz, Ustaz boleh ceritakan sikit tak kepada murid-murid kita yang berada di rumah sana, apakah topik ataupun orang kata perkara yang menarik yang Ustaz nak kongsikan bersama dengan kita semua dan murid-murid kita di rumah sana. Tafadhal ya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar satu subjek tentang naqal. Satu bab yang agak susah bagi pelajar qiraat, bab naqal iaitu bab pindah huruf. Tapi insya-Allah Ustaz akan bawa awak semua, penonton semua sekali dapat mempelajari dengan mudah insya-Allah menggunakan teknik-teknik kita dan insya-Allah yang lepas-lepas telah berkesan dan berjaya insya-Allah. Sebab kalau kita fokus dengan topik pada awal ni Ustaz, insya-Allah bab-bab yang berikutnya akan jadi mudah. Betul Ustaz? Mudah insya-Allah. Okey, baik. Jadi kita nak jemput murid-murid kita untuk bersama dengan kita pada hari ini. Nahnu ba'du asdiqa alladhi sawfa takunu ma'ana. Tafaddal ya asdiqa. Dipersilakan murid-murid. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Sihat ya? Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Dia diangguk je Ustaz. Kaifalukum jami'an? Dia dengar kita ke Ustaz? Ya. Dengar Alhamdulillah. Ya, baik. Alright, qabla an nabda, mungkin nanu na'rifu ba'du asdiqa huna. Yang pertama sekali Ustaz, kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan Wan Muhammad Afiq. Mungkin araf nafsak. Tafadhal Afiq. Boleh kenalkan diri anda dan juga apakah cita-cita anda? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Afiq Haziq bin Wan Muhammad Azrul Syam dan cita-cita saya mahu menjadi saintis Islami. Okey, terima kasih kepada Afiq dan seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Nu'man. Tafadhal ya Nu'man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Ahmad Nu'man bin Wan Saidi dan saya bercita-cita untuk menjadi pensyarah.
Masya Allah, Ahlin. InsyaAllah. Dan seterusnya kita nak berkenalan dengan Nadhirah. Tafadhali ya Nadhirah. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nadirah binti Abdul Rahman dan saya bercita-cita ingin menjadi seorang usahawan yang berjaya. Okey. Ini boleh jadi usahawan jual tudung nanti Ya, usahawan Okey, baik Sabah Ustaz. ni. Seterusnya kita nak berkenalan dengan Nurin. Tafadhali ya Nurin. Nurin Arisha. Nurin Arisha. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Wan Nurin Arisa binti Wan Yusof. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang doktor. Okey, doktor. Baik, seterusnya kita nak berkenalan dengan Ku. Silakan Ku. Ku Imtiaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Nama saya Ku Muhammad Imtiaz bin Ku Ahmad Munawir dan saya bercita-cita ingin menjadi seorang doktor hufaz yang berjaya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Doktor lagi, hufaz lagi. Okey, baik Ustaz. Dan seterusnya kita nak berkenalan. Nama dia sama dengan saya Ustaz. Ya. Nama dia Aiman Dennis. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Aiman Danish bin Abdul Aziz. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang jurutera. Alright, terima kasih kepada murid-murid kita. Orang kata apa, bukan setakat kita kejar dunia, kita juga kejar akhirat. Betul Kejar Ustaz? akhirat, itu yang utama. Okey, itu yang paling utama. Jadi selepas ini murid-murid jangan ke mana-mana, kita akan belajar subjek Turath Al-Quran dan As-Sunnah. Kembali selepas ini, sukses SPM 2021. Ibku ma'ana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan min jadid ila barnamij Sukses SPM 20 Wahid wa 20. Okey, selamat datang ke Didik TV KPM. Sabda Nabi SAW, tidak akan sesat seseorang itu Ustaz. Selagi mana dia ini orang kata apa, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Betul Ustaz? Betul. Okey, Tepat jadi sebab sekali. itulah hari ini kita nak belajar tentang Turath Al-Quran dan As-Sunnah. Betul Ustaz? Betul. Okey, baik. Jadi murid-murid kita, hal antum musta'iduna ayyuhatullah? Adakah anda semua dah bersedia dah? Kalau bersedia tunjuk go sikit murid-murid. Alright. Murid-murid kita pun dah bersedia Ustaz untuk memulakan kelas kita pada hari ini. Jadi Ustaz, apa lagi Ustaz? Jom kita mulakan kelas kita. Tafadhal ya Ustaz. Baik, syukran ila Raisul Aiman. Masya-Allah. Terima kasih pada Da'i Aiman. Hari ini kita akan belajar satu bab tentang bab naqal. Apa itu naqal yang disebut dalam Al-Quran, mengikut dalam Al-Quran bacaan kita ada 7 imam. Cuma hari ini kita nak belajar satu bab yang dibaca oleh salah seorang daripada imam tu, yang dibaca oleh imam-imam tu dalam bentuk naqal. Okey, dan kita akan masuk apa itu naqal. Nah. Okey. Ya, kita akan belajar hari ini subjek SPM Turath Al-Quran dan As-Sunnah, bab naqal harakat hamzah ila sakin qablaha. Ya. Suka saya di sini menerangkan tentang kita bila belajar bahasa Arab, kita ada kaedah menulis makna. Menulis makna ni penting dalam belajar bahasa Arab. Ada 4 kaedah, 4 cara kita menulis makna dalam buku, dalam Turath ya. Okey, yang pertama boleh, yang kedua boleh, yang ketiga dan keempat tak boleh. Okey, yang pertama kita boleh menulis makna, orang panggil tahqiq makna di atas huruf, di atas dalam bentuk menyerong. Boleh. Dan yang kedua kita tulis di bawah huruf, di bawah perkataan tu. Boleh. Juga boleh. Di sini ke boleh. Tapi yang kedua, yang ketiga tak boleh. Kita tulis betul-betul di atas kalimah. Itu tak boleh. Dan yang keempat, tak boleh juga kita menulis makna dalam keadaan melintang. Tak boleh juga. Melintang pun tak boleh. Tak boleh. Okey. Sebab apa? Sebab yang pertama dibolehkan kerana dia bila kita tulis makna, dia tidak akan bertembung di antara satu huruf dengan satu huruf. Satu kalimah dengan satu kalimah dia tidak akan bertembung. Kedua, bila dia tulis dari bawah juga tidak akan bertembung. Kemudian yang ketiga tak boleh sebab dia akan melindungi huruf tu, akan melindungi kalimah tu, menyebabkan kita sukar untuk membaca kalimah tu. Okey. Yang keempat,
Tak boleh juga melintang sebab akan berlaku traffic jam. Oh, traffic jam Ustaz. Ah. Tak muat kertas. Tak muat kertas. Nanti buti-nantinan. Tapi kadang-kadang orang kita, pelajar-pelajar kita ada yang menulis cara yang kelima. Yang ni langsung tak boleh. Iaitu dia menulis makna selepas habis kita bagi makna. Contohnya babun naql harakat al-hamzah ila sakin qablaha. Bab memindahkan harakat hamzah kepada huruf yang mati sebelumnya. Baru dia start sini. Bab memindahkan huruf hamzah kepada huruf yang mati. Jadi Terbalik, kita tak Ustaz? faham, tak terbalik. Jadi cara yang kelima tu memang orang yang tu sangatlah. Okey, orang yang tak belajar sangat. Okey. Saya dulu Ustaz waktu kat sekolah Ustaz, saya ingat Ya. Ustaz. Saya buat yang nombor yang sengit Ustaz, yang pertama buat tengok sampai kepala-kepala pun sengit Ustaz. Ya. Tapi orang kata cara nak belajar bahasa Arab macam tu Ustaz. Macam tu lah cara dia. Baru betul. Okey, baik Ustaz. Okey. Selesai tulis makna. Okey, kita pergi pada apa yang kita nak belajar hari ini, iaitu bab naqal. Apa itu naqal? Begitu cara tulis maknanya. Disengit. Ya. Alright. Okey, baik. Apa itu naqal? Naqal maksudnya pindah. Seperti mana kita memindahkan barang daripada rumah lama nak pemindah ke rumah baru. Contohnya kita berpindah. Nak pindah Benda Besut, nak datang ke Damansara. Kita pindah barang kita bawa semua sekali ke Damansara. Ke sini. Jadi, bila kita pindah, kita akan pindah semua sekali. Kita pindah barang tu, kita pindah orangnya, pindah ke rumah baru. Itu maksud pindah. Okey. Maknanya rumah je yang tak pindah lah. Rumah je yang tak pindah. Rumah je. Yang dalam tu semua kita pindah bawa. semua sekali. Itu maksudnya naqal Ustaz. Itu maksudnya naqal. Okey, memindahkan harakat hamzah. Baik Ustaz. Ya. Bila kita faham konsep pindah, kita akan faham satu konsep harta pusaka. Iaitu apabila ayah kita meninggal dunia, dia akan memindahkan hartanya kepada anak-anaknya. Betul. Bukan sahaja anak-anaknya saja, tapi yang berkaitan dengan si mati. Contohnya isteri, ibu bapa, adik-beradik si mati. Itu maksud pindah. Maknanya si mati tu apa yang dia dapat? Dia kalau dari segi materialnya dia tak dapat apa-apa. Tapi yang paling besar dia dapat ialah pahala pindah tu. Nanti saya pergi. Okey. Okey, selesai bab pindah. Kemudian harakat. Okey. Dalam kita membaca Al-Quran Al-Karim, satu mukjizat yang Allah Taala bagi pada kita ialah Al-Quran ini ditulis dalam bentuk harakat. Apa itu harakat? Ialah baris. Baris ni ada 4 juga. Bukan kahwin je ada 4. Harakat pun ada 4. Harakat pun ada 4. Tapi yang keempat tu tidak dinamakan harakat. Tidak dinamakan baris. Okey, yang pertama ialah baris atas. Abul Aswad Ad-Du'ali apabila meletakkan baris dalam Al-Quran, dia akan mendengar bunyi itu. Bila kita membaca baris atas, Abul Aswad Ad-Du'ali mengambil huruf alif yang dicondongkan sedikit menjadi baris atas. Sebab tu bila kita baca Quran, kita akan membaca setiap sebutan baris atas seperti baca huruf alif di hadapannya. Ya, huruf alif. Kita akan buka dua-dua mulut. A, ba, tak nampak pakai mas. A, ba, ta, sa, ja, semuanya berbentuk huruf alif. Begitu. Dan baris yang kedua ialah baris bawah. Baris bawah ni diambil daripada huruf ya yang dipotong kepalanya dan ekornya. Kenapa diambil huruf ya? Kerana bila kita membaca dengan baris bawah, kita akan membacanya dengan menggerakkan bibir bawah sahaja, seperti kita menyebut huruf ya. Tak nampak, minta maaf. Menggerakkan bibir bawah saja. Ni bibir atas, bibir bawah, ya. Ya. Begitu sebutannya. Lepas tu bila kita sebut bibir bawah, i, b, t, c. Okey. Kemudian baris yang ketiga ialah baris hadapan. Seperti yang kita nampak baris hadapan tu bentuknya seperti apa? Seperti huruf waw kan? Sebab tu Abul Aswad Ad-Du'ali mencipta baris, dia mengambil huruf waw kecil diletakkan sebagai tanda baris hadapan. Asalnya? Ya, asalnya di situ.
Jadi bila kita baca baris hadapan, kita akan menyebutnya dengan memuncung mulut. U, bu, tu, su, ju. Maknanya bila kita membaca Al-Quran, baris atas seperti sebutan alif, baris bawah seperti sebutan ya, baris depan seperti huruf waw, okey, maka barulah sebutan kita akan jadi comel. Bila kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sebutan tu barulah dia jadi sebutan lahjah Arab. Dan sebutan tu akan jadi betul. Sebab tu kalau kita baca salah, Syekh akan dengar dia kata salah membaca tu, walaupun kita baca dengan betul. Sebab kita tak menganggarkan mulut kita bila baca huruf alif, dan tidak menggerakkan bibir bawah bila menyebut huruf ya, dan tidak memuncungkan mulut bila sebut baris depan. Dan satu lagi yang tidak namakan baris ialah mati. Mati tidak makan baris, tapi dinamakan tanda mati. Sebab tu dia tanda bulat. Sebab tu ada setengah-setengah kalimah dalam Al-Quran diletakkan tanda bulat di atas hurufnya, menandakan huruf tersebut tidak berfungsi. Dan ada setengah-setengah huruf yang tak ada tanda langsung. Itu menandakan bahawa huruf itu tidak berfungsi dan tidak digunakan. Okey, itu empat baris, 4 harakat. Panjang ni. Betul, baru Ustaz? Sini baru ni. Maknanya Ustaz, harakat yang kita baca selama ni itu asal usul dia. Itu asal usulnya. Okey Ustaz. Baru seronok kita boleh tahu tentang benda ni Ustaz. Sebab tu bila kita baca Quran, bila kita baca dengan betul, baru dapat pahala. Kalau kita tak tahu asal usulnya, kita akan baca dengan salah. Na'udzubillah min zalik, dan dapat dosa. Okey. Okey, seterusnya. Okey, selesai dah bab baris. Okey. Bab memindahkan baris. Okey, baris apa? Okey, huruf hamzah. Huruf hamzah. Ya. Apabila kita memindahkan baris yang kita bincangkan sekarang ni ialah baris yang berada pada hamzah sahaja. Bukan baris pada yang kat lain tak. Dia bukan pada lam, bukan pada mim, bukan pada jim, bukan. Pada hamzah sahaja. Jadi bila kita faham, bab naqal ni berbincang tentang apa? Naqal ni dia berbincang tentang baris yang terletak pada hamzah. Okey, jadi kita buka sikit minda kita. Okey. Jadi sebarang baris yang terletak pada hamzah maka akan dibincangkan di sini. Okey, ni cerita pasal hamzah je Ustaz Cerita pasal hamzah. Bukan pakcik hamzah. Bukan pasal hamzah. Pasal pindah aja. Pindah je. Okey, baik. Pindah huruf yang tak pada hamzah. Bab hamzah satu bab besar lagi. Kalau bab pakcik hamzah besar lagi. Itu cerita lain. Okey, baik Ustaz. Baik. Okey. Kepada mana? Okey. Where? Di mana kita nak pindahkan dia? Ila sakin. Huruf yang mati. Begitu. Bila kita faham di sini, barulah bab ni akan jadi mudah untuk difahami. Terutama penonton-penonton di rumah, ya, pelajar-pelajar tingkatan 5, pelajar tingkatan 4, pelajar-pelajar qiraat di Mahat Tahfiz seluruh Malaysia akan faham dengan mudah apabila kita faham naqal di mana, huruf apa, kemudian harakat tu bagaimana. Okey. Bila kita faham di situ, insya-Allah benda ni akan jadi satu benda yang sangat mudah. Sangat mudah. Okey, ya. Ini merupakan orang kata kunci lah Ustaz Ya, kata kita nak belajar hari ni. Baik Ustaz. Boleh kita terus lagi Ustaz? Okey, kita teruskan. Betul? Qablaha. Sebelumnya. Ya. Yang mati sebelumnya. Sebelumnya apa? Ha ni bila kita belajar bahasa Arab itu ialah dhamir. Dhamir dia kembali kepada siapa? Ha ni ialah kembali kepada huruf huruf hamzah. Huruf hamzah. Okey. Okey? Pada huruf hamzah. Bila dia mati sebelum huruf hamzah. Okey. Tu ayat bahasa Arab tu. Ayat bahasa Arab memang dia banyak bunga-bunga dia. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni baru kita masuk bab.
Oh, baru masuk Ustaz? Ya. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Insya-Allah anak-anak pelajar dan penonton-penonton sekalian, kita bila membicarakan tambak naqal, kita akan khususan kepada Warsh. Begitu. Okey. Boleh tak kalau saya nak dengar pelajar saya pula yang bercakap? Oh, boleh Ustaz. Kita nak minta tolong siapa ni Ustaz? Okey. Siapa nak bacakan? Okey, silakan. Siapa dulu? Sila angkat tangan. Dan sebut nama. Saya Ustaz. Alright. Nu'man nak cuba tak? Okey, tafadhal ya Nu'man. Ya. Okey. Boleh baca? ورش ينقل حركة الحمزة بعد كل ساكن بشروط ثلاثة المهمة. الوحيد أن يكون الحرف المنقول إليه ساكنا. الثاني أن يكون الساكن آخر الكلمة والهمزة في بداية الكلمة التالية. الثالثة أن يكون الساكن المنقول إليه صحيحا بأن لا يكون حرف مد. Okey, baik. Terima kasih Nu'man. Bagus. Jazakallah khair. Subhanallah. Lama tak dengar suara Nu'man. Lama tak dengar suara dia. Okey, ini merupakan 3 syarat yang penting Ustaz Ya. Okey, baik. 3 syarat yang saya nyatakan tadi. Apa itu? Iaitu yang pertama, Warsh memindahkan harakat hamzah ba'da kulli sakinin. Warsh memindahkan harakat hamzah, okey, selepas tiap-tiap huruf yang mati. Okey, dia ada 3 syarat yang utama. Syuruti salasati muhimmah, iaitu 3 syarat yang utama. Yang pertama ialah ayakuna harfun al-manqulu ilaihi sakinan. Yang pertama, okey, yang perlu diingatkan oleh pelajar, diingati oleh pelajar ialah huruf ini al-manqulu ilaihi, yang dipindahkan padanya mestilah sakinan. Mestilah huruf mati. Kalau hidup tak boleh. Kalau hidup tak boleh. Tak boleh. Okey. Okey. Maknanya yang kedua, ayyakuna sakinun akhirul kalimah. Yang kedua ialah mesti huruf yang mati ni akhirul kalimah, berada di akhir kalimah. Duduk di ujung lah Ustaz ujung. Okay. Contohnya kita sebut Aiman. Apa huruf hujung dia? Nun. Nun itulah yang kita nak. Oh, okey. Sakinu akhirul kalimah. Kita nak nun tu. Aiman, hujung dia mati. Okey. Wal hamzatu fi bidayatil kalimah. Dan disambung olehnya dengan huruf hamzah. Selepasnya itu. Okey. Begitu. Okey. Kemudian yang ketiga, ayyakuna sakinun manqul ilahi sahihan. Yang ketiga ni mestilah mati itu mati yang betul-betul mati. Betul-betul mati? Ya. Oh. Tak boleh mati juga Ada yang separuh mati juga Ustaz. Ada yang separuh mati. Yang ni siapa yang mati dulu? Siapa yang mati dulu? Ramli ke Zainab? Ramli Ustaz. Ramli mati dulu. Zainab kata mati dulu. Okey. Jadi tak boleh macam tu. Dia mesti betul-betul mati. Baik Ustaz. Bukan mati yang ziyadah, bukan mati yang mujarrad, bukan. Dia. Okey. Bi alla yakun harfun dan dia tidak dibayangi ataupun tidak dilindungi dengan huruf mad. Begitu. Okey. Jadi bila cukup 3 syarat ini, barulah Warsh memindahkan harakat itu kepada huruf yang mati. Okey. Yang ini penting, yang ketiga syaratnya Ustaz Ya, yang penting 3 syarat ni. Okey Ustaz. Baik Ustaz, sebelum kita nak terus lagi tentang topik pembelajaran kita pada hari ini, pastikan ia betul-betul mati baru boleh pindah kan Ustaz? Baru boleh pindah. Okey, baik. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV
KPM. Al-Quran panduan penunjuk jalan, sunnah Rasul penerang kegelapan. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021. Al-Quran panduan penunjuk jalan, sunnah Rasul jadi pelengkap dalam kehidupan saya. Jadi oleh sebab itulah hari ini kita belajar subjek Turath, Al-Quran was sunnah. Baik Ustaz, kita nak sambung lagi pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan topik memindahkan baris hamzah kepada huruf yang mati. Bersilakan Ustaz. Ya, terima kasih. Sedap suara Ustaz Aiman. Allahu Akbar. Allah, kalau boleh dengar selalu memang sedap lah. Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz Aiman. Okey, baik. Selepas kita belajar tadi syarat-syaratnya dan kita dah faham tajuknya, saya rasa kita dah boleh pergi jauh dah. Kita boleh jauh bab nakal. Kebanyakan pelajar tak faham bab nakal kenapa pindah huruf apa ke mana, yang tu tak faham. Jadi kita dah faham tajuk, dah faham syarat-syarat dia. Saya rasa kita tak ada masalah dah untuk mendalami bab ni. Okey. Baik, saya nak seorang tolong baca sikit. Okey, dipersilakan. Siapa? Siapa boleh baca? Silakan. Nadirah nak cuba? Okey, Nadirah. Okey. Okey. Aflaha. Ya. Qad aflaha. Min istabraq. Min istabraq. Kufuwan ahad. Kufuwan ahadu. Ya. Kufuwan ahad. Ta'alau atlu. Ta'ala watlu. Ta'alau atlu. Okey, dekat sikit mikrofon boleh? Dekatkan mikrofon anda. Ya. Alright. Okey, seterusnya. Ibnai Adama. Ibnai Adama. Toma. Al-akhirah. Ya. Al-akhirati al-insan. Ya. Al-akhirah al-nisan. Al-akhiratu. Al-akhirati. Al-akhirat. Ya. Al-akhirati al-nisan. Ya. Okey. Macam mana Ustaz? Bacaannya okey ke? Bacaan okey. Okey. Cantik. Siap bunga-bunga sekali. Siap bunga-bunga sekali. Okey, baik. Saya terangkan secara ringkas di sini. Okey. Bila kita bicara tentang harakat, ada 3 harakat. Yang keempat tidak namakan harakat. 3 harakat itu baris atas, baris bawah dan baris depan. Apabila huruf hamzah tu berbaris di atas, okey, huruf yang mati tu dipindahkan juga berbaris di atas. Jika hamzah tu berbaris di bawah, maka huruf yang mati juga berbaris di bawah. Oh. Bila huruf ni baris di depan, maka huruf yang mati juga baris di depan. Okey, beres. Contoh yang pertama ialah qad aflaha. Kita Asim, kita baca qad aflaha. Tapi bagi Warsh, bab naqal, bila dikatakan naqal dipindahkan, maka dia akan jadi qad aflaha. Oh, dia akan hazafkan Ustaz Ya. Oh. Maknanya baris tu akan berpindah kepada yang mati sebelumnya. Yang sebelumnya. Kemudian dia akan dihilangkan. Qad aflaha. Begitu. Okey. Begitu juga min istabraq, ini ialah baris bawah. Ingat bila baca baris bawah, bibir bawah yang akan bergerak. Jangan bergerak bagi bibir atas. Nanti salah bacaan kita. Min istabraq, min istabraq. Min istabraq. Min istabraq. Naqal selalu. Okey. Kufuwan ahad. Okey, di sini perlu huraian sikit. Baris 2, tiap-tiap baris 2, baris yang kedua itu ialah huruf nun. Oh. Oh, dia jadi huruf nun ya? Ya. Baris 2 di atas kufuwan, baris 2 di bawah kufuwin, baris 2 di depan kufuun. Ujung tu baris huruf nun. Apabila bertemu dengan hamzah, maka Warsh akan menakalkan ke atas huruf nun. Dia muncul baliklah nun tu. Muncul balik. Okey. Okey. Jadi kita kena baca kufuwan ahad. Bila baca dengan Warsh, kita baca naqal, kita kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Ya. Oh, okey. Wah. Ta'alau atlu kita juga. Sama juga. Ta'alau atlu, kita pindahkan barisnya. Ta'ala watlu. Okay? Ta'ala watlu. Ta'ala watlu. Okey. Alif ni, alif sebagai tanda saja, tak ada apa-apa. Jadi kita boleh pindahkan secara automatik lah. Ibnai Adama. Okey, dipindahkan Ibnai Adama. Ibnai Adama. Okey, al-akhirati dengan al-insanu kita akan baca dengan naqal
Al-akhirati. Al-insanu. Baris atas, baris bawah. Al-akhiratu. Al-insanu. Itu ialah naqal. Di sini yang pelajar kadang-kadang tak faham. Betul. Jadi bila kita dah faham, oh pindah, oh huruf hamzah, oh huruf mati, kita akan nampak dengan jelas semua sekali. Okey. Cuma ada beberapa tempat yang tidak dinakalkan oleh Warsh. Kat mana tu Ustaz? Iaitu pada 3 tempat. Iaitu Quran, kalimah Quran, kerana alif ini ialah digunakan bila kita baca Quran. Takkan itu jadi tanda Quran pula Ustaz itu tanda apa? Tanda mat. Quran. Okey. Maka dia tidak dipindahkan. Yang kedua, qalu amanna. Bila dibaca digunakan alif tu, maka tak boleh dipindahkan. Fihi ayatun. Fihi ayatun. Ya ni memang dah mati, tetapi ada ha di belakangnya. Maka dia terhalang oleh ha dhamir. Maka Warsh tidak menakalkannya. Okey. Dan ni bab mim jamak. Alaikum ummahatukum juga Warsh tidak menakalkannya. Alaikum ummahatukum. Okey. Tetapi Warsh menakalkan pada wal yahkum ahlul injil. Okay. Jadi kumu Ustaz Jadi kuma wal yahkum ahlul injil. Dia sambung terus. Dia nakalkan. Alif lam mim, alif lam mim. Bila baca mim, kita akan baca dengan mim ya mim. Mim ya mim. Mim di belakang tu mati. Mim di depan tu hidup. Ya, maka dipindahkan alif lam mim hasiban nas. Dia muncul baliklah. Muncul balik. Okey, baik Ustaz. Baik, saya percepatkan sikit. Okey. Saya tak sempatlah nak pelan-pelan saya baca. Saya akan habiskan ni. Okey. Qaulun nazim wa an hamzata fil waqfi khulfun. Maknanya ni atas ni adalah matan. Okey. Apa makna dia? Wa an hamzata fil waqfi khulfun. Hamzah dia membaca dengan naqal dan wa adamuhu dan meninggalkannya ketika waqaf. Maknanya ketika dia baca qad aflaha, bila berhenti dia akan baca naqal dan dia baca sakin. Qad aflaha dan dia baca dengan qad aflaha. Khalaf dia akan baca dengan saktah. Apa itu saktah? Saktah ni macam kita baca Yasin tu. Kat mana tu? Saya tak ingat Ustaz. Dia mana kita kena berhenti tu Ustaz? Berhenti sekejap dalam satu nafas yang sama. Okey. Dan watarakahu ni ayat kitab lah. Watarakahu ni maknanya dia meninggalkan saktah. Maknanya ialah sakin. Dia baca macam biasalah. Qad aflaha. Kemudian sakin qad aflaha macam biasa. Baik. Wa yaskutu fi syai'in wa syai'an. Okey. Pada kalimah syai'in wa syai'an, khalaf membaca dengan saktah dan khalat membaca dengan sakin. Okey. Ini juga berkaitan dengan hamzah, huruf hamzah. Kalau bicara tentang huruf hamzah ada banyak lagi sebenarnya. Okey, kita sentuh sikit-sikit saja. Okey, dalam hamzah dia ada mazhab Tahir bin Ghalbun. Okey. Hamzah dia baca dengan saktah pada dua keadaan. Dua keadaan. Keadaan yang pertama lam ta'rif. Contohnya al-akhiratu. Dia akan baca dengan saktah. Al-akhiratu. Al-ula. Al-insan. Dia macam ada gap sikit Ya, ada gap. Saktah. Maksudnya saktah dia berhenti dalam nafas yang sama. Kalau kita al-insan tu tak panggil saktah. Tu panggil dia berhenti. pada nafas yang sama. Nafas yang sama. Okey, syai'in. Tu saktah. Syai'an. Baik. Khalaf hamzah as-saktu wa tarakahu. Okey. Dan dari segi khalaf pula, khalaf ni ialah anak murid pada hamzah. Okey.
dia akan membaca saktah dan sakin pada kalimah izhab anta wa akhuka an arada abdan idza salla. Saktah tu maknanya baca izhab anta wa akhuka. Okey, an arada dia baca dengan saktah. Dan bila ada dua keadaan lah, baca dengan saktah, baca dengan sakin. Okey, yang ni pula faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ada berapa tempat di sini? Saya nak tanya pelajar saya pula. Okey, silakan. Nak cuba Ku Imtiaz? Baik. Siapa boleh tolong baca yang ni? Okey, sila. Ada 3 tempat. Okey, bagus. Okey. Yang pertama, gak ada ni. Okey. Maridan au ala. Aywah, sah. Yang kedua? Yang kedua min ayyamin. Ya, bagus. Nun yang mati bertemu dengan hamzah. Okey, yang ketiga? Yang ketiga ayyamin ukhra. Ya, ayyamin ukhra. Ada 3 tempat Ustaz Ya. Alright. Bagus, cemerlang. Terima kasih Imtiaz. Nama dia pun dah Imtiaz. Nama pun Imtiaz juga. Ya, insya-Allah mau kecemerlangan pada Imtiaz. Okey, baik Ustaz. Okey. Jadi pada khalaf dia membaca 3 keadaan ini. Maridan dia baca dengan saktah. Min ayyamin dia baca dengan saktah. Dan pada yang terakhir ayyamin ukhra dia baca dengan 2 keadaan. Pertama dia baca dengan saktah ayyamin ukhra dan dia baca dengan naqal ayyamin ukhra. Min ukhra. Ya. Okey. Begitu juga walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Okey, bab ni kita akan tengok di sini. Okey. Okey. Membaca dengan wakaf oleh khalaf pada kalimah azabun alim. Okey. Dia baca dengan 3 keadaan. 3 keadaan. Dibaca dengan naqal, iaitu azabunali. Azabunali. Ya. Okey. Mudah tak? Mudah Ustaz. Alhamdulillah. Mudah saja. Sebab dia bun Ustaz dia ada nun kat situ. Ada nun di hujung. Okey. Okey. Yang kedua kita boleh baca khalaf baca dengan tahqiq. Iaitu dia baca dengan izahlah halqi. Tanwin bertemu dengan alif. Azabun alim. Okey. Yang ketiga dia baca dengan saktah. Azabun alim. Dia berhenti sekejap. Ya, berhenti sekejap. Okey, baik Ustaz. 3 cara bacaan lah yang boleh dibaca Baik, kita terus pergi pada tadribat. Okey. Okey. Uzkur syurutun naqli al-harakatul hamzah an warsh. Okey, baik. Ini kaedah menjawab soalan TQS. Okey. Pertama kita kena tengok soalan dia. Soalan dia akan katakan uzkur. Bila sebut uzkur, pelajar kena ingat, okey, ni untuk pelajar lah yang akan memiliki peperiksaan. Dia kena sebut bilangan. Jangan bubuh tanda, jangan bubuh hashtag. Jangan bubuh tulang bulat. Ikan Ustaz? Dia bubuh tulang ikan. Bubuh tulang ikan. Okey. Dia kena tulis nombor Ustaz Dia kena tulis nombor. Okey. Ini ialah kehendak pemeriksa. Bila kita belajar, kita kena faham, selain pada kita bijak dalam pelajaran, kita kena bijak juga mengambil hati pemeriksa. Bijak kita dengan mak kita kan. Bila kita duduk dengan mak kita sekarang ni, kita bukan sekat duduk saja. Kita kena pandai juga mengambil hati mak kita. Tolong mak kat dapur je. Tolong mak kat dapur. Okey. Okey, yang kedua, kita kena tengok ni. Banyak Ustaz markah dia. Ya. 6 markah. 6 markah. Kebanyakan pelajar dia lalai yang ni. Sebab apa? Sebab bila dia tengok uzkur, dia terus jawab. Kalau kadang-kadang jawapan tu dia ada 5, dia jawab 1 atau 2 saja. Dia tak tengok markah ni. Bila 6 markah, dia nak sekurang-kurangnya kita jawab 3. Satu jawapan akan ada 2 markah. Okey. Saya nak suruh siapa jawab ni? Silakan. Nurin ke? Siapa yang tolong jawab ni? Saya Ustaz.
Okey, Ustaz, silakan. bagus. Haziq. Lama Afiq Haziq. senyap. Okey, silakan. Okey, sila Afiq. Jawapan dia Boleh bacakan soalan dulu? Al-wahidu Aha. ayyakuna al-harfun al-manqul ilaihi sakinan. Alright. Al-thani Ya. ayyakuna sakinun akhirul kalimah wal hamzatu fi bidayatil kalimatit taliyah. Betul ke? betul. Al-thalithu Okey, yang ketiga. ayyakuna sakinun al-manqul ilaihi sahihan bi alla yakuna harfun mat. Ya. Alright. Tiga Tiga syarat. cukup, Ustaz? Tiga cukup. Tapi Sebab- kenapa dia sampai 2 markah, Ustaz? Dia sebab ada huraian ke macam mana? Sebab dia uzkur. Dia minta kalau soalan uzkur ni dia bentuk kita nak menganalisa balik. Kita recall, kemudian kita kena keluarkan balik. Kita kena huraikan balik tentang warshun. Oh, okey. Jadi Afiq Haziq tadi dapat berapa markah, Ustaz? Afiq Haziq mendapat 6 markah. Okey. Tepuk tangan sikit. Tepuk tangan sikit lah. Okey, baik. Jadi Alhamdulillah. murid-murid Bagus. kita pun nak dapat markah juga, Ustaz. Ya. Tapi selepas inilah. Kita bagi mereka bersedia dulu. Selepas ini kita akan tanya soalan yang lebih mungkin susah lagi selepas ini, Ustaz. Tapi murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Sukses SPM Ishrin Wahid wa Ishrin. Ibku ma'ana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. أنتم معنا في برنامج سؤساس SPM 20 واحد وعشرين. اليوم سنتعلم المادة التراث القرآن والسنة ومعنا في استوديو وهو أستاذ كمال. ما شاء الله أستاذ. Ini soal. Ada satu soalan, Ustaz. Kita dalam qiraat ni, Ustaz, ada berapa qiraat semua sekali, Ustaz? Dalam qiraat ada 7 qiraat. 7 qiraat. Okey, kalau kita baca qiraat mana, Ustaz? Kita baca dengan qiraat Hafsun. Hafsun, Asim an Hafsun. Jadi maknanya, Ustaz, kita Hafsun baca dengan an qiraat Asim. tu lah, Ustaz. Ya, betul. Kalau kita orang kata nak try ubah-ubah sikit, boleh ke, Ustaz? Kena belajar lah. Oh, dia kena ada ilmu. Kok gana pun kena ilmu. ada ilmu. Betul, Ustaz? Betul. Okey, baik. Boleh kita teruskan dengan soalan kita, Ustaz? Ya, baik. Okey, murid-murid dah bersedia ke nak jawab soalan ni? Murid-murid, cuba angguk-angguk sikit. Angguk sikit. Okey, Ustaz. Boleh kita teruskan? Okey, baik. Semua pelajar faham ke? Semua pelajar faham ke apa yang kita belajar hari ni? Faham, Right. Faham? Boleh faham? Okey. Okey, alhamdulillah. Baik. Kita akan teruskan. Okey. Saya nak tambah sikit lagi. Okey, apabila dia kata uzkur, kita kena tengok apa yang dia nak. Bilangan apa? Bilangan syurutun naqli. Kita perlu tahu syarat-syarat dia. Bukan dia nak arkanu, bukan dia nak al-harfu, bukan nak misal. Kita kena tengok. Bila tengok di sini, insya-Allah kita akan dapat jawab dengan sempurna lah. Okey. Baik. Imla'il faraghatil atiyah bil kalimatil munasabah. Imla' ini apabila soalan imla'i, maka kita hendaklah mengisi tempat kosong. Bila soalan mengisi tempat kosong, dia hanya berbentuk recall. Dia hanya berbentuk soalan aras rendah. Maknanya setiap pelajar bila soalan aras rendah wajib jawab dengan betul semua sekali. Okey. Jangan ada yang salah walaupun satu. Sebab bila aras rendah ni semua orang boleh jawab. Wajib betul. Wajib betul. Okey. Okey. Saya nak test siapa yang boleh jawab soalan ni. Siapa nak jawab soalan ni? Kat tangan. Sila cepat. Soalan mudah ni. Yeah. Alright. Imtiaz jawab. Imtiaz. Imtiaz nak cuba. Alright. Okey. Cuba jawab soalan pertama. Qad aflaha. Qad aflaha. Kita akan baca qad aflaha. Qad aflaha. Tengok. Qad aflaha. Kejap tengok betul ke salah? Betul ke tak? Alhamdulillah. Okay, ada betul. bintang satu. Okey. Kita dah Satu mendapat bintang kemenangan yang awak. pertama. Baik, Ustaz. Baik, soalan yang Seterusnya, kedua. kita nak minta Nurin, boleh, Ustaz? Boleh? Okey, Nurin, silakan. Okey. Yang kedua kita baca Ministabrak. Ya. Ministabrak. Betul ke? Okey, Betul. tepat sekali. Betul. Satu bintang untuk Nurin. Nurin. Okey. Okey, baik.
Soalan yang kedua, yang ketiga. Silakan. Siapa nak jawab? cuba? Aiman? Kufuwan ahad. Okey. Ana ahad. Okey. Kufuwan ahad. Betul tak? Alhamdulillah. Kufuwan ahad. Ya. Okey, 1 bintang untuk Aiman. 1 bintang untuk Aiman. Dan Baik. seterusnya, Soalan yang keempat. Nu'man pula. Ta'alau adlu. Ya. Jadi ta'alau utlu. Ta'ala watlu. Okey. Ni tersilap ni. Tersilap baris. Betul, okey. Ustaz? Betul. Okey, 1 bintang untuk Nu'man. Okey, seterusnya soalan kelima. Wa akhiran, siapa dia? Nadirah. Okey. Ibnai Adam. Adama. Ibnaya Adama. Sekali lagi. Ibnaya Adama. Okey. Ibnaya Adama. Bagus. Ini yang kata soalan ni wajib betul, Ustaz. Soalan ni wajib betul. Okey, 5 bintang. 5 bintang. Okey, comel. Maknanya bila kita dah faham konsep harakat, ada 3 harakat, atas, bawah dan depan, maka kita akan mudah nak nakal itu, insya-Allah. Nak ubah dia tu senang je. Senang. Okey. Saya rasa pun penonton di rumah pun saya rasa dapat memahami dengan mudah lah. Sangat mudah. Saya first time belajar ni pun, saya pun dah dapat dah, Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Mudah cara Ustaz sampaikan tu mudah. Baik, Ustaz. Kita nak uji lagi murid-murid kita dengan soalan berikutnya, Ustaz. Bayin qira'al qura' fi kalimah syai'in wa syai'an. Okey. Okey. Terangkan bacaan qiraat berikut pada kalimah syai'in wa syai'an. Siapa nak jawab soalan ni? Seorang saudara jawab. Okey, silakan. Siapa nak cuba? Soalan senang. Seorang jawab. Siapa? Nu'man nak cuba tak? Siapa nak jawab ni? Okey, silakan Nu'man. Okey. Okey, silakan. Boleh bacakan soalan terlebih dahulu. Bayin. Bayin qira'il qura' fi kalimati syai'in wa syai'ain. Okey. Khalaf macam mana? Khalaf as-saktu. Betul ke? Betul. Alhamdulillah. Alright. Bijak. Baik. Yang kedua? Dan yang kedua? Khalat as-sakin. Ya, betul. Betul. Okey, yang ketiga? Al-baqun as-sakin. As-sakin. Baik. Ini saya nak bagi poin satu. Kaedah untuk kita nak memahami, baik. Apabila khilaf yang pertama dibaca dengan saktu, yang kedua biasanya berlawan dengan saktu, maka al-baqun akan ikut yang kedua. Ni panggil soalan bonus. Soalan bonus. Soalan bila kita nampaknya dah soalan bonus. Tapi kalau orang tak belajar agak susah ni, apa dia al-baqun. Benda al-baqun duk fikir kan. Betul. Tak perlu fikir. Kita akan dapat jawapan secara automatik. Okey. Jadi jawapannya sama juga. Ya. Okey, satu lagi. Okey. Man yaqra'u bi salasatin aujah indal waqfi fi kalimah azabun alim. Okey, yang ni mudah, Ustaz. Okey, silakan Nadirah. Siapa yang membaca dengan 3 aujah? Sekali lagi? Siapa? Nadirah. Ya. Jawapan dia khalaf. Khalaf, betul ke? Okey, kita tengok betul ke tidak. Okey, dia senyum. Muka ada senyum. Muka ada senyum. Betul, Ustaz Betul, alhamdulillah. Okey, baik. Ini di antara orang kata contoh-contoh yang kita boleh tengok untuk khalaf ni, Ustaz Ya. Okey. Baik. Baik. Jadi Ustaz, kita nak tanya Ustaz, murid-murid kita ni siapa suara dia sedap sikit, Ustaz? Ya. Kita nak minta lah murid-murid kita ni mungkin keluarkan contoh satu ayat Quran yang ada kaitannya dengan topik kita pada hari ini, memindahkan baris hamzah kepada huruf yang mati ni. Dalam ayat mana tu yang ada? Ayat mana? Okey, kita nak test murid kita yang suara sedap, Ustaz. Siapa dia? Siapa suara sedap? Okey, ataupun volunteer ke? Okey, Kuk Imtiaz. Boleh berikan satu contoh, tapi kita nak satu bacaan yang lengkap lah, Ustaz. Bacaan yang panjang. Okey, dengan memindahkan baris hamzah kepada huruf yang mati. Silakan. Sila. Saya akan baca surah Al-Baqarah. Ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أياما معدودات ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خير فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Masya Allah. Berapa markah nak bagi ni Ustaz? Ni kalau saya 10 markah saya. Masya Allah. Tahniah kita ucapkan kepada Kru Imtiaz dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Kamal Arifin Juso. Jauh mari dari Terengganu nak ajar kita. Allahu Akbar. Moga Allah berikan kesihatan kepada Ustaz dan panjangkan umur Ustaz. Dan terima kasih kepada murid-murid kita dari Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Besut Terengganu. Ada rezeki kita jumpa lagi. Ila liqa. Ma'assalamah. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusmaliza binti Jusof, ibu kepada Siti Sarah binti Zakaria, calon SPM pada tahun ini. Mendoakan supaya Nanda kuat semangat dan terbuka pemikirannya, yakin dengan keazamannya, dan juga anak kanda didoakan supaya sentiasa melakukan solat hajat siang atau malam, baca Quran. Semua ini amalan-amalan yang boleh membantu kita untuk mencari kedamaian, menenangkan fikiran dan juga jiwa kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu kepada Muhammad Fawaz bin Yuspani dari Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Besut. Walaupun pandemik COVID-19 memberi kesan kepada pembelajaran semua pelajar, namun saya yakin dan percaya bahawa semangat untuk berjaya dan dedikasi semua guru mampu menyuntik semangat mereka semua untuk terus melakukan yang terbaik, terus berusaha dan yang pastinya akan membuat yang terbaik dalam peperiksaan SPM pada tahun 2021 ini. Doa kami sentiasa mengiringi untuk melihat kejayaan anda semua. All the best and good luck.